A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh dunia. Khutbah Jumaat kita hari ini bertajuk Kisah Benar Rompakan 1MDB oleh Bosku Najib dan Bosku Rosmah. Atas nama Allah yang Maha Berkuasa, atas nama kuasa sakti keramat rakyat, atas nama rule of law, saya hari ini ingin membongkarkan kisah benar rompakan 1MDB yang dibuat sampai sekarang oleh Bosku Najib dan konco-konconya di seluruh dunia. Kebenaran ini wajib untuk terus disuarakan dan diketahui oleh generasi baru dan generasi lama agar kita tahu budaya politik rompak-merompak ini akhirnya akan terus menghancurkan lebih 32 juta rakyat dan boleh membengkrapkan ekonomi negara secara jangka panjang. Berita terkini berkaitan dengan skandal rompakan 1MDB cukup tergempar dan semakin meletup bagi tahun 2022 Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Paling heboh, paling viral, paling panas di hari Jumaat penuh barakah adalah tentang pembekuan aset kekayaan Datuk Seri Najib Razak sebanyak 2.6 bilion ringgit. Berdasarkan perintah mahkamah, Datuk Seri Najib Razak diperintahkan wajib untuk menyenaraikan harta-harta aset kekayaan dan keuangan beliau bernilai 2.6 bilion ringgit dalam tempoh 14 hari. Bosku Najib, oh Bosku Najib, ittaqullah bosku. Takutlah kita kepada Allah. Dunia ini hanyalah sementara Bosku Najib, Bosku Rosmah. Kekayaan, harta, pangkat dan kuasa yang sementara di dunia ini, wahai Bosku Najib, tidak boleh dibawa masuk ke dalam lubang kubur. Harta-harta haram kamu yang mana hasil daripada sumber rompakan 1MDB sampai sekarang kamu tidak pulangkan kepada rakyat dan negara Malaysia. Ketahuilah, harta, aset, kekayaan dan wang haram itu akan terus membunuh kamu secara perlahan-lahan di dunia sehingga ke neraka jahanam. Kami sebagai rakyat adalah wajib untuk menyampaikan kebenaran walaupun terlalu pahit untuk ditonton dan didengar di dunia akhir zaman. Islam tidak pernah menghalalkan budaya merompak harta rakyat dan harta negara ini berbilion-bilion ringgit dalam 1MDB. Wahai Bosku Najib, Bosku Rosmah yang amat kami sayangi kerana Allah. Maka saya amat terkejut, amat bersimpati dengan pengumuman mahkamah yang memberi tempoh 14 hari sahaja, yang mana Bosku Najib wajib mengisytiharkan aset harta kekayaannya dan wang hasil daripada rompakan 1MDB 2.6 bilion ringgit tersebut. Bosku Najib tidak boleh lari daripada tindakan undang-undang di negara Islam bernama Malaysia yang berdaulat ini, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Bosku Najib lupa, negara ini ada undang-undang yang sangat tegas dan berat kepada mana-mana pengkhianat petualang pemimpin yang mencuri duit rakyat dan duit negaranya dengan sangat banyak. Maka ini menjadi pengajaran kepada semua pemimpin di dunia akhir zaman di tanah negara Malaysia berdaulat ini.
berhentilah kalian merompak dan mencuri duit rakyat Malaysia dan harta negara Malaysia berdaulat ini. Ada banyak mata-mata melihat perangai dan tabiat politikus-politikus yang mencuri dan merompak dengan sangat tamak, dengan sangat rakus, tanpa rasa takut di hadapan Allah, tanpa rasa takut di hadapan hakim-hakim dunia, tanpa rasa takut dengan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang negara Malaysia. Pakcik makcik Oto Arong, tahukah anda semua skandal rompakan Wan MDB ini sememangnya sampai kiamat hutang negara amat sukar untuk dibayar. Bosku Najib, Bosku Rosmah dan konco-konco mereka sengaja tidak mahu membayar hutang Wan MDB supaya kedaulatan negara boleh dihancurkan, supaya kedaulatan negara boleh dilelong, supaya negara ini boleh bankrupt pada masa hadapan, supaya rakyat juga boleh dijual beli dan dilelong di seluruh dunia. Ya, kehancuran sebuah negara adalah bermula daripada budaya rasuah, budaya merompak, budaya mencuri yang cukup sadis dan menjijikkan. Sejarah ketamadunan Uthmaniyah yang runtuh puluhan tahun dahulu adalah kerana rasuah. Tamadun-tamadun yang hebat runtuh sekelip mata kerana budaya rasuah dan budaya mencuri merompak. Maka tidak hairanlah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sangat keras dan memberi amaran yang sangat keras. Mana-mana pemimpin dan penguasa yang mencuri dan merompak duit rakyat buat rasuah akan hancur di tangan Allah di dunia dan akhirat. Dilaknat oleh Allah dan dihumban ke dalam neraka Jahannam. Wahai bosku Najib, bosku Rosmah, kamu pemimpin Islam, perkara ini adalah perkara asas yang wajib ditaati. Tidak ada kompromi, tidak ada tolak ansur. Tidak ada istilah boleh merompak atas nama Melayu, atas nama Islam. Tidak ada alasan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk memutarbelitkan hukum hakam. Mencuri dan merompak dekat dunia ini tetap haram sampai kiamat. Pakcik makcik Oto Arong, syarikat Wan MDB ini ditubuhkan oleh Datuk Seri Najib Razak pada tahun 2009 lalu, yang mana penasihat utama kepada Datuk Seri Najib Razak untuk menubuhkan syarikat Wan MDB adalah tidak lain tidak bukan Jolo. Tujuan untuk menubuhkan syarikat Wan MDB ini adalah supaya bosku Najib jadi kaya raya bersama bosku Rosmah, supaya Jolo jadi kaya raya bilion A bersama bosku Najib, bosku Rosmah. Syarikat Wan MDB itu ditubuhkan supaya bosku Najib, bosku Rosmah, Jolo dan konco-konco mereka di seluruh dunia boleh buat duit haram. Puluhan bilion ringgit yang dicuri daripada duit pencen rakyat, duit KWSP rakyat, duit tabung haji rakyat, duit perkesor rakyat, semua duit simpanan negara. Hatta tabung angkatan tentera juga dikaitkan dengan modus operandi duit itu dirompak oleh bosku Najib atas alasan Wan MDB. Tanah negara banyak dilelong kerana bosku Najib dan Jolo merompak Wan MDB. Perkara ini menggadai kedaulatan tanah Malaysia, dan jika terus dibiarkan akan lebih banyak lagi tanah-tanah orang Melayu yang berdaulat, tanah-tanah orang bumi putra yang berdaulat dalam negara persekutuan Malaysia akan dilelong di peringkat dunia. Sebab itu,
adalah wajib untuk kita menyampaikan kebenaran ini. Berdosa besar jika kita mendiamkan kebatilan dan kerosakan serta dosa besar merompak yang dibuat oleh Bosku Najib tanpa rasa malu, tanpa rasa berdosa di hadapan Allah dan rakyatnya. Pak Cik Mak Cik Oto Aru, syarikat 1MDB itu ditubuhkan bukan untuk memajukan negara, bukan untuk memajukan rakyat. Semua projek-projek 1MDB yang dijanjikan oleh Bosku Najib sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia, sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan paling teruk dalam sejarah keuangan dunia, Bosku Najib buat duit banyak dalam 1MDB. Dia cuci duit rakyat. Pada awalnya 5 bilion ringgit duit rakyat, duit negara dicuri daripada kerajaan pusat di Putrajaya. Yang mana akhirnya 5 bilion ringgit itu di peringkat awal yang diambil oleh Bosku Najib, oleh Rosmah, oleh Jolo dan konco-konco mereka di Arab Saudi. Yang kaya adalah Bosku Najib, Bosku Rosmah dan Jolo. Rakyat semakin miskin melarat hari ini sehingga rakyat tidak mampu beli ayam yang sangat mahal dalam negara Malaysia. Pak Cik Mak Cik Oto Aru, di peringkat awal Bosku Najib berjaya merompak 5 bilion ringgit bersama Jolo, bersama konco-konconya di seluruh dunia atas alasan untuk pelaburan sektor industri petroleum dan gas asli. Tetapi projek petroleum dan gas asli itu lesap bersama duit-duit pelaburan rakyat yang dipinjam daripada KWAP, duit pension rakyat. Pada awalnya Bosku Najib bersama Ahmad Maslan menipu dalam parlimen. Kata mereka, hutang 1MDB yang mana 1MDB pinjam duit pension rakyat KWAP itu tidak dijamin oleh rakyat dan kerajaan Malaysia. Tetapi pada tahun 2014 sehingga tahun ini, akhirnya kantoi surat jaminan hutang telah ditandatangani oleh Bosku Najib selaku bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Keuangan yang menyebabkan negara menanggung beban hutang 1MDB lebih 50 bilion ringgit. Ini adalah hutang yang sememangnya boleh menghancurkan kedaulatan negara sekelip mata Pak Cik Mak Cik Oto Aru. Ini bukan hutang kecil ni. Penyumbang utama kepada peningkatan hutang dalam negara Malaysia yang mencecah lebih 1 trilion ringgit hari ini adalah kerana kebobrokan dasar ekonomi dan keuangan Bosku Najib yang menghalalkan budaya mencuri dan merompak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang negara ini bertambah hutang lebih 1 trilion ringgit kerana Bosku Najib bangga merompak sampai sekarang sehingga hutang 1MDB lebih 50 bilion ringgit 1 sen tidak dibayar, tetapi rakyat terus dipejak-pejak. Orang Melayu, orang Bumiputra, orang asli, orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian terus diperbodohkan dan dipaksa untuk membayar hutang 1MDB yang mana 1MDB itu 1 sen pun tidak ada untung Pak Cik Mak Cik Oto Aru. Semua aset kekayaan 1MDB dan anak-anak syarikat 1MDB hilang lesap, dicuri oleh Bosku Najib, oleh Jolo dan bank-bank Yahudi di belakang Bosku Najib di peringkat dunia. Maka akhirnya kes rompakan 1MDB ini hanya menguntungkan Bosku Najib, Jolo, Bosku Rosmah, tetapi merugikan rakyat Malaysia dan negara Tanah Melayu, negara Persekutuan Malaysia Berdaulat. Pak Cik Mak Cik Oto Aru, berdasarkan rekod, semua bon-bon pelaburan duit rakyat
yang dipinjam daripada bank-bank luar negara turut dirompak berpuluh-puluh bilion ringgit. Pusingan kedua, bosku Najib dan Jolo meminta bantuan bank Yahudi Goldman Sachs Bank untuk mencuri dan merompak duit rakyat buat kali kedua. Bosku Najib dan Jolo melobi dan membayar Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat, bank Yahudi Israel, dibayar bilion-bilion US dollar untuk melobi nama syarikat O1MDB di seluruh dunia bagi mendapatkan pelaburan puluhan bilion ringgit. Setelah Goldman Sachs Bank bersama Jolo berjaya mendapatkan bon pelaburan daripada bank-bank seluruh dunia, duit itu bukan digunakan untuk projek pembangunan kemajuan negara, tetapi duit itu, duit pelaburan pinjaman itu masuk dalam poket bosku Najib, Jolo, bosku Rosmah dan pegawai-pegawai bank Yahudi bosku Najib dalam Malaysia dan di Amerika Syarikat. Ini adalah kisah benar rompakan 1MDB yang wajib diketahui oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia kerana kita semua dirompak. Itu adalah duit kita dan duit negara kita. Duit itu bukan hak bosku Najib, bosku Rosmah dan Jolo. Akhirnya bosku Najib kantoi apabila 2.6 bilion ringgit masuk ke dalam akaun bank peribadinya. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan di Putrajaya telah mengesahkan bukti kukuh mendapati 2.6 bilion ringgit itu bukan derma Raja Arab Saudi. Sebaliknya, duit itu adalah duit yang dirompak oleh anak keturunan Raja Arab Saudi daripada 1MDB, dicuci dan dimasukkan ke dalam akaun bank peribadi bosku Najib, Pakcik Makcik Oto Arum. Di mana duit-duit rompakan 1MDB dicuci dan disembunyikan oleh bosku Najib, oleh Jolo dan pegawai-pegawai bank Yahudi serta proksi keturunan Raja Arab Saudi itu. Saya terus terang, duit rakyat, duit negara yang sampai sekarang lebih banyak hilang dan masih tidak dipulangkan. Dicuci di negara Singapura, dicuci di negara Switzerland, dicuci di negara Hong Kong, dicuci di negara Amerika Syarikat. Duit rompakan 1MDB dicuci di negara-negara seluruh dunia, termasuk United Kingdom dan juga Perancis. Apa tujuan duit ini dirompak dan dicuci? Kerana bosku Najib kantoi mahu menghancurkan kedaulatan negara. Kerana bosku Najib memang sengaja selaku Menteri Keuangan yang diiktiraf oleh dunia sebagai Menteri Keuangan paling buruk di dunia, mahu membengkrapkan ekonomi negara. Inilah dosa-dosa besar bosku Najib kepada rakyat dan negara Islam berdaulat bernama negara Malaysia. Pakcik Makcik Oto Arum, sejak tahun 2012 sehingga tahun 2013, bosku Najib telah bersetuju dengan penjualan bon pelaburan 6.5 bilion US dollar yang mana dianggarkan mencecah 30 bilion ringgit. Tetapi akhirnya rakyat dan negara tidak dapat rasa duit pelaburan itu. Bosku Najib, bosku Rosmah hanya meninggalkan hutang berpuluh-puluh bilion ringgit, tetapi mereka jadi kaya raya. Sesiapa yang mempertahankan budaya merompak dan mencuri oleh pemimpin dan penguasanya, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memberi amaran keras dalam kitab Al-Quran dan hadis baginda bahawa pemimpin dan pengikutnya akan dihumban ke dalam neraka Jahannam, tempat yang paling keras dan paling hina. Untuk pemimpin dan penguasa yang zalim, yang tamak dengan kuasa dan duit di dunia ini. Pakcik makcik oto arum, hutang 1MDB yang diperoleh daripada sumber yang diatur oleh beberapa bank antarabangsa, termasuk Bank Deutsche Bank dan JP Morgan, termasuk Goldman Sachs Bank, dilaporkan dalam laporan PAC Parlimen Malaysia pada April 2016 lalu. Dibentangkan dalam parlimen jumlah hutang negara mencecah lebih 52 bilion ringgit. Pakcik makcik oto arum, salah satu sebab kenapa hutang 1MDB ini meningkat dengan cepat adalah kerana ia tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk membayar kadar bunga pinjaman bon pelaburan 1MDB yang telah dibuat oleh Bosku Najib dan kerajaannya sejak penubuhan syarikat 1MDB tahun 2009 sehingga tahun 2021. 1MDB terpaksa menjual aset 1 bilion US dollar untuk menjelaskan hutang negara kepada bank dari negara Jerman. Jika hutang itu tidak dibayar, kedaulatan negara boleh dilelong dan negara ini boleh dibeli oleh negara Jerman. Akibat daripada hutang-hutang yang sangat sukar untuk dibayar oleh negara, maka akhirnya tangan-tangan gaib politik Malaysia telah berjaya menumbangkan dan menggulingkan kerajaan Datuk Seri Najib Razak pada PRU 14 lalu demi menyelamatkan ekonomi dan kedaulatan negara yang nyawa-nyawa ikan boleh dijual beli dan digadaikan kedaulatannya. Sebab itu generasi baru wajib bersuara, walaupun kita akan dipenjarakan, walaupun kita akan dibom C4, walaupun kita akan dimiskinkan dan ditutup pintu rezeki kita. Allah Maha Berkuasa, pakcik makcik oto arum. Allah Maha Kaya. Allah Maha Hebat, Maha Besar. Bosku Najib tidak ada kuasa, kerana akhirnya atas izin Allah, kun fayakun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan seorang pemimpin Firaun bernama Bosku Najib pada malam 9 Mei 2018 apabila Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan kerajaan Datuk Seri Najib Razak kalah dan tumbang secara demokratik kerana rakyat tidak lagi mengundi kerajaan UMNO BN pada PRU 14 lalu. Pakcik makcik oto arum, berdasarkan rekod, berdasarkan secret information, Datuk Seri Najib Razak dan Datin Seri Rosmah Mansor dikatakan berbelanja mewah, shopping berfoya-foya menggunakan duit rakyat, duit negara dalam 1MDB. Malah duit rompakan 1MDB dipindahkan ke luar negara dan kemudian dicuri dan disonglang. Bermula dari tahun 2009, 1MDB atas arahan Bosku Najib memindahkan wang negara Malaysia ke negara luar di kawasan pesisir Pulau Cayman, pusat keuangan pesisir pantai, untuk mencuci duit pencen rakyat yang dipinjam oleh 1MDB. Akhbar antarabangsa The Guardian melaporkan bahawa pemindahan wang itu adalah sepatutnya untuk tujuan pelaburan dengan syarikat Petro Saudi, Kerajaan Arab Saudi. Tetapi akhirnya duit itu rupa-rupanya disimpan dan dicuci untuk dirompak oleh Bosku Najib dan Jolo. Menurut laporan Secret Information Dunia, 1MDB telah memindahkan 300 juta US dollar ke satu akaun milik 1MDB dan Petro Saudi, tetapi 700 juta US dollar telah dihantar ke satu akaun bank di Zurich, Switzerland bersama RBS Codes, di mana akaun itu adalah di bawah kawalan sebuah syarikat bernama Goodstar di Cayman Island yang dikawal sepenuhnya oleh Jolo dan Bosku Najib. Siasatan mendapati
Semua duit itu masuk ke dalam akaun bank pribadi bosku Najib di cawangan AM Bank Kuala Lumpur. Setelah kantoi pakcik makcik Oto Arum. Akhirnya bosku Najib menutup semua akaun bank pribadi AM Banknya sehingga hari ini. Bosku Najib terpaksa memindahkan duit lebih 2.6 bilion ringgit atau bersamaan dengan 700 juta US dollar itu untuk dipindahkan ke akaun syarikat proksi bosku Najib dan Jolo di luar negara sampai sekarang. Sebab itu, Hakim Mahkamah Malaysia bagi tahun 2022 memberi tempoh 14 hari untuk bosku Najib mengisytiharkan aset kekayaannya kepada kerajaan Malaysia segera. Selama ini bosku Najib tidak ada mengisytiharkan aset keuangannya kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, kepada institusi lembaga hasil dalam negeri LHDN, kepada pihak kerajaan Malaysia. Kerana bosku Najib takut jika semua kekayaan haram hasil daripada duit rompakan Wan MDB akan terus kantoi. Tetapi tahun 2022 ini, bosku Najib semakin tertekan dan takut terkencing-kencing tercerit birit keluar tai. Kerana akhirnya, segala modus operandi beliau merompak duit rakyat dan harta negara di Putrajaya terus kantoi di hadapan lebih 32 juta rakyat dan hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia. Jika bosku Najib tidak mengisytiharkan aset kekayaannya dalam tempoh 14 hari untuk dibekukan kekayaannya oleh Mahkamah Malaysia, bosku Najib boleh dipenjarakan dan boleh dianggap menghina perintah mahkamah yang baru-baru ini sudah viral, sudah tular, sudah heboh. Kekayaan dan duit bosku Najib disita dan dirampas oleh kerajaan untuk sementara waktu bernilai 2.6 bilion ringgit. Pakcik makcik Oto Arum. Berdasarkan laporan dalam institusi Parlimen Malaysia juga, 3.5 bilion US dollar atau bersamaan lebih 20 bilion ringgit duit rakyat dalam 1MDB hilang begitu sahaja. Ketirisan dan urus tadbir 1MDB yang sangat-sangat teruk, tidak ada integriti di bawah kepimpinan bosku Najib selaku pengerusi 1MDB, pengasas 1MDB, selaku Perdana Menteri, selaku Menteri Keuangan yang sangat berkuasa dalam sejarah politik Malaysia, akhirnya terus dikejar oleh Mahkamah Kerajaan Malaysia untuk pulangkan duit 1MDB yang hilang, dicuri, sampai sekarang tidak dipulangkan. Selain itu juga, duit 1MDB sebanyak 1.4 bilion US dollar yang dipinjam daripada bank Yahudi terkemuka di Amerika Syarikat bernama Goldman Sachs Bank turut hilang di tangan bosku Najib dan Jolo. Maka akhirnya semua duit-duit rakyat pakcik makcik Oto Arum lesap sampai sekarang. Tun Dr. Mahathir Mohamad telah berjaya untuk mendapatkan sebahagian duit 1MDB yang dicuri oleh bosku Najib, oleh Jolo dan bank-bank Yahudi di belakang bosku Najib. Sumbangan dan jasa Tun Dr. Mahathir bersama kerajaan Malaysia tidak akan dilupakan. Tun Dr. Mahathir adalah penyelamat kepada duit 1MDB yang sudah dirompak oleh bosku Najib sampai sekarang. Akhirnya, bank-bank yang berkomplot dalam negara dan luar negara merompak duit 1MDB bersama bosku Najib dan Jolo telah memulangkan hampir lebih 50% duit rompakan 1MDB itu. Dan duit itu digunakan oleh Tun Dr. Mahathir untuk membayar hutang 1MDB yang sengaja tidak mahu dibayar oleh Ketua Lanun 1MDB bernama bosku Najib, pakcik makcik Oto Arum. Kapal terbang, kapal layar mewah, aset-aset kekayaan bosku Najib, bosku Rosma dan Jolo bersama konco-konco mereka di luar negara turut dirampas oleh Tun Dr. Mahathir dan kemudian dijual serta dilelong. Duit itu digunakan untuk bayar hutang 1MDB. Bosku Najib hanya pandai merompak 1MDB.
Tetapi akhirnya Tun Dr. Mahathir, kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia yang berpenat lelah berjuang menyelamatkan kedaulatan negara bayar hutang 1MDB. Jika Tun Dr. Mahathir tidak selamatkan 1MDB dan negara Malaysia, lebih 32 juta rakyat Malaysia boleh dijual dan dilelong oleh bank-bank Yahudi di seluruh dunia, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Dan kita akan merempat di tanah sendiri. Dan kita akan dijajah oleh bank-bank Yahudi itu. Sebab itu kebenaran ini tidak boleh disembunyikan. Kerana kebenaran adalah tetap kebenaran. Wall Street Journal mendedahkan satu perkara yang paling mengejutkan. Duit 1MDB digunakan untuk perbelanjaan Bosku Najib dan Bosku Rosmah. Laporan akhbar antarabangsa Wall Street Journal di Amerika Syarikat pada 30 Mac 2016 mendedahkan secara terperinci terdapat bukti kukuh bahawa perbelanjaan oleh Bosku Najib dan Bosku Rosmah menggunakan kad kredit Bosku Najib adalah hasil daripada duit rompakan 1MDB. Astaghfirullahalazim. 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 Pemimpin dan isteri yang begini berkomplot merompak duit 1MDB. Yang berani sumpah laknat atas nama Allah untuk menghalalkan jenayah mereka merompak, akhirnya memakan diri mereka sendiri. Menurut laporan Wall Street Journal, duit di dalam akaun kad kredit Bosku Najib berpunca daripada duit 1MDB, tetapi disalurkan melalui beberapa akaun bank lain. Dokumen Wall Street Journal Secret Information mendedahkan sejumlah 1 bilion US dollar telah dipindahkan ke 5 akaun peribadi Bosku Najib di AM Bank Berhad Cawangan, Malaysia dalam tempoh antara 2011 sehingga tahun 2015. Saya ulang, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Berdasarkan laporan Secret Information, sebanyak 1 bilion US dollar duit rompakan 1MDB dicuci dan dimasukkan ke dalam akaun bank peribadi Bosku Najib sebanyak 5 akaun bank peribadi AM Bank Berhad Cawangan, Malaysia dari tahun 2011 sehingga tahun 2015. Berapa banyak 1 bilion US dollar hari ini? Berdasarkan nilai mata wang ringgit, semua itu boleh mencecah 5 bilion ringgit Malaysia, Pak Cik Mak Cik. Duit 1MDB dirompak masuk dalam akaun bank peribadi Bosku Najib. Maka tidak hairanlah hari ini Bosku Najib kalah dalam 7 kes jenayah pecah amanah, salah guna kuasa, jenayah pengubahan wang haram, jenayah merompak dan mencuri duit 1MDB, duit syarikat SRC yang telah diputuskan oleh 4 orang hakim institusi kehakiman negara Malaysia yang very powerful, mengisytiharkan Bosku Najib adalah dalang utama, mastermind, adalah tok dalang yang sememangnya mengarahkan Jolo untuk membantu beliau merompak 1 bilion US dollar duit 1MDB sampai sekarang, yang mana nilainya adalah sama mencecah hampir 5 bilion ringgit. 5 bilion ringgit ini kalau dipulangkan oleh Bosku Najib dan Bosku Rosmah, semua orang Melayu, orang Bumiputera, orang Cina, orang India boleh jadi jutawan sekelip mata dalam negara Malaysia. Tidak akan ada yang mati kebulur, tidak akan ada rakyat yang tidak ada rumah, tidak akan rakyat jadi pengemis minta duit KWSP mereka. Pak Cik Mak Cik Oto Arum, atas nama Allah yang Maha Berkuasa, akhirnya dosa-dosa besar Bosku Najib ini dibuka oleh Allah di tanah Malaysia berdaulat. Berdasarkan rekod, Bosku Najib dan Bosku Rosmah berbelanja guna duit rompakan 1MDB, beli barang dengan syarikat Jekyll Trading Berhad, syarikat yang membekal pakaian rasmi tradisional Melayu, pakaian perkahwinan dan peralatan rumah, telah menerima bayaran daripada akaun bank pribadi Bosku Najib berjumlah 50 juta ringgit dalam tempoh 2011 dan tahun 2014. Wall Street Journal turut mendedahkan Bosku Najib berbelanja dengan Bosku Rosmah menggunakan duit rompakan 1MDB
merupakan satu kesalahan jenayah besar dan dosa besar mengikut undang-undang syariat Allah dan undang-undang jenayah dalam negara Malaysia. Malang sangat malang, sampai hari ini bosku Najib tidak berani saman fitnah Wall Street Journal dan kerajaan Amerika Syarikat di bawah Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat yang mendedahkan bosku Najib dan bosku Rosmah beli set barang kemas, batu berlian, batu permata bersama Jolo sehingga mencecah $500 bilion. Pak Cik Mak Cik Oto Arum, anak tiri bosku Najib bernama Reza Aziz, anak kandung bosku Rosmah, dapat duit rompakan 1MDB $100 juta untuk buat filem luca Hollywood. Pak Cik Mak Cik Oto Arum, pembelian hartanah mewah mencecah bilion di United Kingdom, di Amerika Syarikat dan luar negara yang lain termasuk di Eropah. Dinyatakan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, bosku Najib Jolo berpakat-pakat cuci duit rompakan 1MDB supaya duit itu tidak dapat dikesan oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Raja-Raja Melayu, oleh Dr. Mahathir, oleh institusi kehakiman negara. Tetapi akhirnya kantoi juga hari ini. Pak Cik Mak Cik Oto Arum, Jolo dan bosku Najib membeli hotel mewah berharga $400 juta, iaitu hotel di Beverly Hills dan hotel L'Hermitage, untuk menyembunyikan duit rompakan 1MDB. $12 juta dibelanjakan untuk klub-klub malam di Caesars Palace di Las Vegas, Amerika Syarikat, $13.4 juta. Tempat judi Venetian di Las Vegas, Amerika Syarikat, berpuluh-puluh juta $. Duit 1MDB, duit rakyat, duit negara digunakan oleh Jolo, orang penting bosku Najib, untuk pesta minum arak dan berjudi bersama artis VVIP grade A di Amerika Syarikat. Pak Cik Mak Cik Oto Arum, berbilion-bilion ringgit duit negara dicuri dan dirompak sampai sekarang tidak dipulangkan 100% oleh bosku Najib. Maka akhirnya hari ini bosku Najib telah disaman oleh kerajaan Ismail Sabri, oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh kerajaan Tun Dr. Mahathir, oleh kerajaan Agong, oleh kerajaan Malaysia yang berdaulat hari ini, yang mana kerajaan Malaysia menuntut semula duit-duit rakyat dalam 1MDB dan aset kekayaan 1MDB ratusan bilion ringgit yang dirompak sampai sekarang oleh bosku Najib. Ibrah dan pengajarannya di sini, Pak Cik Mak Cik Oto Arum, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islam tidak menghalang untuk kita jadi kaya raya di dunia. Tetapi sumber kekayaan kita adalah wajib halal dan halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan seseorang pemimpin yang jadi kaya raya hasil daripada merompak dan mencuri harta rakyat dan harta negaranya. Maka inilah yang perlu kita ambil sebagai iktibar di dunia akhir zaman. Pemimpin, penguasa yang kaya raya hasil daripada merompak duit 1MDB, puluhan bilion ringgit sehingga ratusan bilion ringgit, macam bosku Najib itu, tidak akan selamat di dunia dan akhirat. Bosku Najib wajib bertaubat, pulangkan duit yang dia rompak, wajib minta maaf dengan rakyat, dan wajib menerima hukuman yang setimpal berdasarkan undang-undang syariat Allah dan undang-undang di negara Malaysia berdaulat. Wahai generasi baru, generasi lama yang ada berangan-angan nak jadi Perdana Menteri pada masa hadapan, yang berangan-angan nak jadi Presiden negara Malaysia pada masa hadapan, kenapa Allah dedahkan semua keaiban bosku Najib merompak duit 1MDB ini? Supaya anda semua tidak terjerumus ke dalam lembah maksiat, lembah neraka jahanam dunia dan akhirat,
Biar kita miskin dan susah di dunia ini, asalkan kita tidak jadi pengkhianat petualang kepada rakyat dan negara. Biar kita miskin di dunia ini, asalkan kita tidak jadi kaya raya merompak duit 1MDB. Macam bosku Najib yang semakin lemas, tersiksa, tidak boleh tidur malam, tidak ada ketenangan. Kerana harta-hartanya dibekukan oleh kerajaan Malaysia bagi tahun 2022. Berapapun nilai aset kekayaan yang mahu disembunyikan oleh bosku Najib di seluruh dunia, aset kekayaan beliau dalam negara ini tetap dituntut oleh Mahkamah Malaysia. Dia wajib untuk senaraikan semua aset-aset harta kekayaannya, batu-batu berlian, beg-beg jenama mahal, LV, Hermes, beg Bijan, beg Chanel, milik bosku Rosmah. Dia wajib isytiharkan semua aset kekayaannya kerana duit yang dirompak oleh bosku Najib yang telah diumumkan oleh 4 orang hakim Mahkamah Malaysia baru-baru ini wajib untuk dibayar demi kemajuan rakyat dan negara. Akhir sekali, saya mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa bosku Najib, bosku Rosmah yang tidak ada kemaluan merompak duit 1MDB sampai sekarang. Bosku Najib berangan-angan mahu lagi jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia supaya beliau bersama bosku Rosmah boleh lagi merompak di Putrajaya, boleh lagi tubuhkan syarikat 2 1MDB. Hari itu 1 1MDB dia tubuhkan. Kali ini kalau dia jadi Perdana Menteri lagi, dia nak tubuhkan syarikat 2 1MDB. Saya nasihatkan, teruskan bosku Najib bersama konco-konconya merompak dalam negara Malaysia. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Kun fayakun, sekelip mata Allah boleh hancurkan kamu, wahai ketua lanun perompak 1MDB bernama bosku Najib. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, Pakcik Makcik Oto Arum. Terus menang dan terus menang. Kuasa sakti keramat rakyat yang dikurniakan oleh Allah yang Maha Berkuasa. Kita tidak takut mati, tidak takut miskin untuk berkata benar di hadapan ketua lanun perompak bernama bosku Najib yang semakin koyak mental dan tertekan mendengar pendedahan skandal rompakan kisah benar ini. Bosku Najib, dunia hanya sementara. Kekayaan kamu tidak akan kekal selama-lamanya kerana itu adalah kekayaan haram, hasil daripada rompakan 1MDB yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh rakyat sampai kiamat. Bosku Najib, kamu bertuhankan dunia, kamu bertuhankan duit dan wang, kamu bertuhankan iblis, syaitan dan dajjal. Kembalilah kepada Allah. Belum terlambat untuk kembali ke pangkal jalan. Bertaubatlah bosku. Pintu taubat Allah terbuka luas. Rahmat Allah terbuka luas. Sebelum kamu mati dengan sangat-sangat hina kerana dosa kamu merompak 1MDB berpuluh-puluh bilion ringgit ini. Bertaubatlah kepada Allah dan pulangkan semua duit 1MDB kepada rakyat dan negara Malaysia ini. Checkmate and game over. Bosku Najib yang kantoi dan terus kantoi menjadi ketua lanun perompak 1MDB yang dijanjikan penjara Sungai Buloh oleh tangan-tangan gaib politik di negara Malaysia berdaulat ini. Checkmate and game over. Bosku Najib yang tidak ada kemaluan, bangga masuk neraka jahanam bersama pengikut-pengikutnya yang bangga menjadi perompak di dunia yang hina ini. Game is over bosku. Allah Maha Berkuasa. Kamu dan orang-orang kamu, bosku Najib, tidak ada kuasa di dunia ini. Terima kasih.